لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ففهمناها سليمان كلما آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال سبحنا طلقنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحسن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan usia kita dalam ketaatan. Ini suatu rahmat daripada Allah, anugerah Allah yang hanya dipilih, dikhususkan kepada orang-orang yang tertentu di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana disebut oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Pada malam ini kita sambung lagi kitab kita ini, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata Ibrahim anak Adham rahimahullahu ta'ala, berpagi-pagi aku akan kebanyakan rijalullah ta'ala, yakni segala laki-laki Allah, yakni segala laki awliya Allah, Bukit Lubnan. Maka adalah mereka itu rijalullah tu berpesan akan daku, apabila engkau kembali kepada segala anak dunia, maka ajar olehmu mereka itu semuanya itu dengan 4 perkara. Barang siapa banyak makan, nescaya tiada mendapat ia akan lazat bagi berbuat ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa membanyak tidur, nescaya tiada mendapat ia akan berkat pada umurnya. Dan barang siapa banyak menuntut ia akan kemegahan manusia, maka tiada mendapat ia akan kemegahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa membanyak ia akan berkata-kata yang sia-sia dan mengumpat, maka tiada keluar ia daripada dunia atas agama Islam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata Ibrahim Adham ini adalah seorang waliullah, seorang kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Seperti mana dalam kitab Hilyatul Awliya, bahkan dinamakan juga Tazkiyatul Awliya, yang 12 jilid itu, kita Arab yang kisah para wali-wali Allah, kekasih Allah tu, Hilyatul Awliya. Dia menyatakan Ibrahim Adham ini adalah nama penuhnya Ibrahim Adham bin Sulaiman bin Mansur Al-Bukh. Tu nama penuh dia, Ibrahim Adham bin Sulaiman bin Mansur Al-Bukh. Al-Bukh tu suatu tempat dia, iaitu di Syam, dan dia banyak berjalanlah, jalan sana sini. Itu Ibrahim Adham. Ibrahim Adham juga adalah seorang raja. Dia hebat. Yang kisah dia menakal berapa dalam kitab, yang mana dia duduk di atas singgasana dia, hebat dia, sehingga dia mendengar suatu perjalanan, suatu manusia yang sedang mencari unta di atas istana dia. Dia cari, sehingga Ibrahim Adham ni dia dengar orang tu kata, manalah unta aku ni. Lalu Ibrahim Adham kata, bodoh kamu mencari unta di atas atap. Mana ada unta naik atas atap gini? Maka suara iaitu namunadin, suara itu menyeru, kebodohan itu adalah kamu
kerana kamu duduk di atas suatu kurniaan Allah, nikmat Allah, lalu kamu mensia-siakan nikmat Allah Subhanahu wa taala beri kepada kamu, sehingga Ibrahim Adham memberi kesadaran. Batulah kata-kata Ibrahim Adham ni banyaklah, bahkan kadang-kadang ada persamaan dengan kata-kata Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Kata Ibrahim Adham, aku sangat malu. Itu dalam kitab tu ada di sebelahnya. Aku sangat malu kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana ibadah aku penuh dengan kecacatan, dan ibadah aku juga penuh dengan kelalaian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi kurniaan nikmatnya kepadaku dengan penuh kesempurnaan. Itu kata-kata hikmah daripada Ibrahim Adham. Maknanya kalau kita fikir betul apa yang dikata oleh Ibrahim Adham, Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi sempurna kepada nikmat kepada hamba-Nya. Makan sedap, tidur sedap, jalan sedap, naik kenderaan sedap, sana sini. Semua nikmat itu Allah beri banyak kepada hamba-hamba-Nya. Tetapi nisbah kepada ibadah, kadang-kadangnya cacat seseorang itu mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak sempurna. Ibadah cacat di situ juga dimaksudkan oleh Ibrahim Adham ialah lalai ketika mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengerjakan ibadah, ingat makhluk berbanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu panggil ibadah cacat. Itu kata-kata Ibrahim. Itu di antaranya. Sehingga perubahan berlaku pada Ibrahim Adham yang ketara adalah dia iaitu dia pemabuk, adalah suka minum arak ni, Ibrahim Adham ni. Jadi nak ceritanya aulia illah, pilihan Allah. Itu tak kira siapa saja, bila Allah nak terik seorang tu jadi wali ke jadi tu, Allah akan beri kesedaran dia bahkan lebih hebat. Sebab itulah kita sama sekali tak boleh pandang hina kepada orang-orang yang berbuat maksiat pada Allah. Kita tengok dia buat maksiat, nampak dia tu kita kata apalah dia ni. Nampak kita pandang hina, tak boleh. Tak boleh pandang hina kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Perbuatan dia tu kita bencilah, tapi jangan kita merasakan diri kita ni lebih baik daripada dia. Kerana Allah sudah menentukan kebaikan kepada kita. Kita buat kebaikan itu, Allah sudah beri kebaikan. Tetapi memandang sesuatu kekeji, memandang sesuatu perkara yang keji kepada seseorang, kalau bukan orang itu dari kalangan ahli ibadah, maka itu tidak dibenar sama sekali. Sebab itulah Ibrahim Adham, kisah dia ini juga cukup masyhur lah. Dia bermimpi, sebab dia suka minum arak. Jadi ketika Ibrahim Adham ini dia berkahwin, maka Allah SWT kurnia seorang anak pada dia. Yang mana anak dia tu kecil lagi tapi orangnya cerdik. Jenis Allah Ta'ala beri suatu kurniaan, anugerah fikiran kepada anak dia tu. Seorang dia anak tunggal ada. Yang mana ketika itulah Ibrahim Adham dia suka minum arak. Dia minum arak, rekah ceritanya minum arak. Anak dia buang semua. Anak dia kecil lagi. Ada riwayat kata 6 tahun, ada riwayat kata ada umur dalam 4 tahun. Tu. Tapi di bawah usia lah. Yang orang panggil, kalau sebuah pandangan manusia ni, budak kurang akal lagi, ada budak tak reti lagi. Orang panggil budak tak cukup akal lagi lah. Budak tak cukup akal lagi. Setiap dia minum, budak tu buang. Anak dia tu buang. Sehinggalah berlaku kematian kepada anak dia. Maka dia semakin mabuk, semakin minum lagi arak. Sehinggalah pada malam itu dia bermimpi seekor ular yang sedang kejar dia. Besar ular tu. Yang mana ular tu kejar dia. Dia lari. Tu dia lari, sehinggalah dia bertemu dengan orang tua tu. Tak dah juga. Sehingga lari dia bertemulah dengan anak dia. Tu lalu selamat dia situ. Jadi bila begitulah, dia bertanya kepada anak dia dalam mimpi dia. Dia kata, siapa tadi tengah tidur, tengah mimpi ni,
seekor ular kejar dia. Anak dia kata dalam mimpi itu, itulah kejahatan. Kejahatan ayah yang buat duk minum arak tu. Itu kejahatan duk nak kejar tu bentuk ular. Dan yang mana dia minta pertolongan dengan orang tua dalam perjalanan itu, ini cerita dalam mimpi, adalah suatu amal ayah ketika itu dak gerak nak tolong ayah dak gerak. Ketika itu maknanya syafaat dengan berkat anak dia tu tolong, jadi ular tu dak mari. Itu salah satu ceritalah. Salah satunya cerita lagi Ibrahim Adham ini juga ialah kisah dia adalah dia banyak berfikir. Ini kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang nak menjalan hati kharatillah, ataupun kita kata orang yang sentiasa dalam bimbing Allah, dia sentiasa iaitu berfikir. Ketika ditanya kepada Ibrahim Adham, apa yang kamu fikir ketika kamu bangun di waktu pagi? Kata Ibrahim Adham, aku sentiasa berpesan kepada nafsu aku, yang kita selalu dengar sama, ya nafsu qad azifa ar-rahilu wa adallakil khatabul jalil fata'ahabba ya nafsu la yal'al bika alamut tawil. Ya wahai diri, wahai nafsu, ingatlah kamu hidup ini akan berakhir. Jangan kamu bermain dengan angan-angan yang panjang yang melalaikan ibadah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal kubur sundukul amal. Dan kubur adalah suatu peti amal. Dalam kuburlah menjadi peti amal, yakni segala amalan yang kita mempersembahkan di atas dunia kepada Allah, maka dialah akan memberi pertolongan kita dalam kubur amal kita tu. Itu di antaranya. Dan yansal khalil walal khalil, kekasih akan melupai kekasih. Mana di atas dunia kasihnya anak isteri, kasihnya suami isteri, cucu-cucu, kawan-kawan kerabat, tu kasih belaka ni. Tapi bila mati, mula-mula tu ingatlah sekejap, bila lama-lama kadang-kadang dah ingat langsung dah. Mula-mula maru mati tu pergi sokmo kubur, pergi ziarah sokmo. Bila lama-lama pakai begini, apalah kita sedekah Al-Fatihah lagi jauh lah. Tu okey lagi, alhamdulillah dah. Tu pekat lagi lupa terus. Tu tidak ingat terus. Itu maknanya itulah yang difikir oleh Ibrahim Adham. Ibrahim Adham menyatakan saqalal 'ala tsakali. Yang berat akan duduk di atas yang ringan. Maksudnya tanahlah, bila keranda tanang tu, tanah letak atas tu, tanah tu berat. Tu di antaranya. Jadi itu di antaranya Ibrahim Adham, dia selalu berfikir begitu. Itu kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah, orang-orang yang sentiasa dalam peliharaan Allah, Allah akan beri suatu ilham kepada dia, iaitu keteguran kuat hati. Yakni ilham pekat kita orang-orang ni, orang-orang yang mengerjakan amal baik ni, orang panggil ilham malaikat. Tu ada pun wali-wali Allah ni, hebat-hebat ni, kekasih Allah ni, itu ilham ketuhanan. Itu berbeza. Maknanya Allah bercakap dengan dia, bukan bercakap dengan mulut. Kerana Allah tidak ada huruf, tidak ada suara, tapi cakap melalui ketuhanan. Dan sir. Itu di antaranya para wali-wali Allah saja yang dapat mengasihi, yang dapat rasa. Itu di antaranya. Jadi di antara banyaklah kisah tentang Ibrahim Adham dalam seperti manalah kitab Hidayatul Awliya, panjang cerita dia. Kisah Ibrahim Adham hebat. Dalam kitab tu apa lagi, Fudayl bin Iyad, banyak, Abu Yazid Al-Bustam, apa lagi, Hasan Basri, apa lagi, Rabi'atu Adawiyah, Bal'am Bad'ura, waliullah juga. Tapi terlalu ikut bining, akhir sekali binasa juga. Sebab dia doa kepada Nabi Musa supaya sesat di padang teh tu. Itu kisah dia juga. Hebat juga Bal'am Bad'ura, sehingga anak murid dia boleh terbang. Hebat dia tu. 20 orang terbang atas langit mahinang saja. Itu juga ada nakal. Itu di antaranya. Begitu juga Syekh Barsisar. Syekh Barsisar waliullah juga. Itu yang tertipu dengan ibadah. Tertipu dengan ibadah. Maksudnya buat kuat-kuat ibadah.
adalah syaitan menyamar, syaitan kata tak kena, dia kuat ibadah sungguh ni. Syaitan pun nak jadi anak murid dia. Syaitan pun buat ibadat lebih kuat daripada, lebih hebat daripada dia lagi. Tu bahaya juga tertipu dengan ibadah. Sebab itulah kita kena tahu, bila kita mengerjakan sesuatu ibadah, kita tak kena tahu kerana Allah ke kerana nafsu sebenarnya. Kalau kerana nafsu, dia akan jadi tipu daya Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Syekh Barsisa lah, seperti nakal juga dalam kitab itu. Syekh Barsisa ni yang mana dia mengerjakan ibadah, dia bangun tahajud, hebat dia. Syaitan ngiling, hebat dia syaitan tu. Syaitan pun menyamar manusia. Syaitan nak jadi anak murid dia. Syaitan nak jadi juga anak murid dia. Syaitan menyamar jadi anak murid dia, lalu dia pun terima. Lalu ceritanya, syaitan kata, macam mana Tuan Syekh, saya nak kuat ibadah juga. Tak apa, awak selalu istiqamah. Lalu syaitan pun mempersembahkan ibadah dia. Syaitan buat rajin ibadah. Syaitan pun siang malam buat ibadah semua. Lalu Syekh Barsisa tu hebat ni budak ni. Baru masuk madrasah aku, baru nak jadi anak murid aku, hebat ibadah dia. Lalu Syekh Barsisa tanya pula, apa yang hebat sangat ibadah kamu ni? Kata syaitan, mudah saja. Tuan Syekh, kalau nak buat ibadah, kena buat sesuatu kejahatan, lepas tu kita bertaubat. Tu. Bila kita bertaubat, jadi kita bersungguh-sungguhlah mengerjakan ibadah. Tu akhirnya tertipu, sehingga ceritanya panjanglah. Maksudnya sehingga siapa bunuh orang, berzina. Tu masanya syaitan kata, saya jadi rajin buat ibadah ni, saya minum arak je. Saya minum arak. Jadi bila saya minum arak, saya insaf, saya taubat. Bila jadi taubat ni, saya sungguh buat ibadah. Insaf sungguh. Jadi maksudlah syaitan ni dia pandai. Dia tahu dah arak ni merupakan ibu segala kejahatan. Jadi bila minum arak, berzina, lepas berzina bunuh orang, dah dia berzina, dah anak kandungan tu dia takut dia bunuh pula. Habis akhir sekali punah begitu. Banyak dalam kitab itu juga cerita tentang Syekh Qadir Jalani. Banyak yang menceritakan para auliaullah, kekasih-kasih Allah. Kita maknanya kita hanya tahu sekadar perjalanan je. Sekurangnya kita dapat tahu ini perjalanan waliullah. Maknanya tak boleh banyak kita ikut pun, sekurangnya kita ambil ibrah. Boleh ikut sedikit sebanyak, alhamdulillah dah. Nak ikut banyak, nak jadi macam dia tu, itu kurnian Allah lah pula. Pilihan Allah lah pula. Sekurangnya kita ambil pengajaran, begini hebatnya orang wali-wali Allah, kekasih Allah, begini hebatnya. Mereka hidup dunia juga, hidup dalam suatu pemerintahan, ada khalifah, ada kehidupan makanan, bermacam-macam pergaulan, tapi mereka boleh menjadi kekasih Allah. Kita kena tahu bagaimana mereka boleh jadi kekasih Allah. Rupanya begini perjalanan mereka. Tu sekurangnya kita tak boleh jadi seperti dia. Sekurangnya kita ambil ibrah, ambil pengajaran, memberi peringatan kepada kita supaya membakar diri kita ni, membakar nafsu kita supaya rajin buat ibadah pada Allah. Hak kurang tu biar memperbanyakkan ibadah, hak jangan lalai tu supaya kembali pada Allah. Sekurang-kurangnya begitu. Bab nak jadi makan orang soleh ni bukan senang. Sekurangnya kita boleh ikut jalan-jalan orang soleh pun alhamdulillah dah. Itu pilihan Allah lah pula. Allah Ta'ala nak angkat kita jadi makan yang lebih hebat, itu pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang penting kita sentiasa mengambil iktibar pengajaran itu di antaranya. Jadi itu di antara cerita berkaitan wali-wali Allah, di antaranya Ibrahim Adham. Seperti ini juga dalam nakal kitab Al-Muwa'itul Badi'ah, pengajaran indah-indah dalam kitab ini. Seperti mana kata Ibrahim anak Adhan rahimahullahu ta'ala, berpagi-pagi aku akan kebanyakan rijalullah ta'ala, yakni segala laki-laki Allah, yakni segala laki-laki awliya Allah, yakni orang panggil rijal Allah ni lelaki Allah yang merdeka lah. Rijal-rijal ni maksudnya seorang lelaki yang merdeka daripada syahwat dia. Panggil, sebab itulah dikatakan kemerdekaan yang sebenar bagi kekasih Allah mengikut Sayyidina Ali karamallahu. Kemerdekaan yang hakiki adalah kemerdekaan seseorang daripada syahwatnya.
menuju kepada syurga Allah. Kemerdekaan yang sebenar adalah bebas daripada perkara yang menuju kepada neraka Allah dan menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu kemerdekaan yang hakiki, yang sebenar bagi Islam, bagi agama Islam gitu. Kemerdekaan sebenar. Memanglah Islam meraihkan tak lagi kemerdekaan tanah air daripada penjajah. Tu kemerdekaan Islam meraihkan begitu. Islam tidak tolak kerana mempertahankan wataniyah tanah air itu adalah wajib dalam Islam. Kita mempertahankan tanah air kita adalah sebahagian daripada keimanan seseorang itu kepada Allah. Tak boleh penjajah, biar penjajah suka dia saja buat atas tanah kita, tanah air kita. Tak boleh. Sebagai seorang Islam mesti bangkit memperjuangkan tanah air bebas daripada penjajah. Kemerdekaan itu di antaranya. Tetapi kemerdekaan yang sebenar, apabila Allah Subhanahu wa taala memberi suatu kemakmuran sebuah negara itu, maka seperti mana disebut oleh Asam Al-Banna, disebut oleh Asam Al-Banna, bila Allah sudah memberi suatu kemakmuran bebas daripada penjajah yang jahat ni, lalu sangat rugi sekiranya kemerdekaan hakiki, yakni kemerdekaan daripada neraka menuju kepada syurga Allah tidak ada pada diri orang tu. Itu mengikut Asam Al-Banna. Begitu juga disebut oleh Al-Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kemerdekaan yang sebenar, yang hakiki adalah sama juga, iaitu kemerdekaan daripada neraka dan menuju syurga Allah. Cuma iaitu Sayyidina Ali menambah, iaitu kemerdekaan membuang sifat-sifat yang jahat dalam hati, sifat-sifat mazmumah, dan meletak sifat-sifat mahmudah dalam hati. Itu orang merdeka sebenar, atau panggil orang matang sebenar. Orang matang sebenar. Buah kan, buahnya tu kadang dia ada hak matang sebenar, hak yang molek sebenar, hak yang masak betul kan. Jadi manusia yang masak sebenar, manusia yang sejati sebenar, manusia yang matang sebenar, bukan buat-buat matang tapi matang sungguh, iaitu orang yang dapat membuang kemerdekaan dalam hati dia tu. Itu dia ada maksud dia katakan rijalullah, iaitu lelaki yang merdeka daripada syahwatnya, yang sentiasa hati mengharap redha Allah Subhanahu wa taala. Batulah rijalullah ini adalah seorang lelaki-lelaki, mereka ni tidak harap dah syurga, mereka tidak harap dah tidak takut dah neraka, mereka tidak takut neraka, mereka tidak takut syurga. Mereka nak Allah. Mereka nak Allah tu. Sebab mereka kadang-kadang mereka semalu. Mereka nak syurga was malu kepada Allah. Sebab Allah yang membuat dia tiba-tiba dia nak syurga. Ibarat kata mereka, seseorang itu membuat robot. Dia buat robot, robot boleh jalan. Tiba-tiba robot tu minta upah dia. Apa dia kata? Ni dia akan kata. Maka begitulah bandingannya. Pekat makam orang-orang hebat di sisi Allah, mereka tak ambuh dah. Mereka nak Allah Subhanahu wa taala sendiri. Mereka tahu dah, kalau mereka nak Allah, nak redha Allah, Allah Ta'ala akan pergi syurga, Allah Ta'ala akan jauh pada neraka. Itu di antaranya, hebat tu di antaranya. Ada pun makam-makam orang awam, kita mestilah pertama sekali nak ajar nafsu ni, kena ingat semua azab neraka begini supaya takut. Supaya takut nak buat gini. Ingat nikmat syurga ni janji Allah. Begitu. Sebab itulah ilmu begini tak boleh sembang kedai kopi. Ilmu hakikat begini tak boleh sembang kedai kopi. Kita mari-mari, awak ibadat ni nak syurga ke, nak Allah ke, nak takut neraka? Tak boleh. Tak boleh sembang begitu, sebab ini ilmu hakikat. Ilmu hakikat hanyalah kepada iaitu pada tempat belajar saja. Tapi boleh juga kita sebagai orang yang biasa dah mendengar ilmu ni, kita belajar di kita ni buat sesuatu ibadah nak Allah, nak redha Allah. Tu sendiri. Tu di antaranya. Macam seorang tu solat tahajud, duha ke, nak rezeki murah. Tak payah rezeki murah, dengan sendirinya Allah akan beri kalau kita melaksanakan kerana Allah. Itu di antaranya. Betul, kalau mengikut ahli perubatan Islam, seperti mana Dr. Arruddin, dia kata kalau kita buat sesuatu, nak sesuatu tu bimbang jin pula masuk pula, dia kata.
Jin ni pandai tipu daya juga. Tapi bila kita buat betul-betul kerana Allah, mereka tu tak boleh tembus kita. Takut ada tipu daya. Sebab nak buat ibadah, nak menuju Allah ni bukan mudah. Banyak aqabah, ranjau-ranjau. Itu di antaranya. Jadi itu yang dimaksudkan rijalullah, yakni segala laki-laki Allah, yang segala laki-laki awliya Allah, iaitu kekasih Allah, Bukit Lubenang. Sebab tu kata Bukit Lubenang dulu, para wali-wali Allah, orang-orang hebat-hebat dia duduk situ, dia uzlah situ. Dia duduk situ. Dia kumpul situ, para orang hebat-hebat, orang yang makam hebat-hebat. Jadi Syekh Ibrahim Adham ni dia selalu berulang alik di Bukit Lubenang, dia bersuluk. Tu di antaranya dia uzlah daripada manusia ni. Jadi orang wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah yang duduk di atas Bukit Lubenang tu, dia pesan kepada Ibrahim Adham, waliullah juga, kalau kamu kembali kepada anak dunia, yakni manusia orang awam ni biasalah, tu kalau kembali kepada anak dunia, kepada manusia orang awam, orang ramai ni, kamu ajarkan olehmu mereka itu semuanya dengan 4 perkara. Kamu kena khabar pada dia, wahai Ibrahim Adham, ni orang waliullah. Jadi waliullah ni dia cakap melalui ketuhanan Allah beri ketuhanan dalam hati dia. Adapun Nabi ni wahyu, hebat Nabi lagi. Ni ketuhanan yang Allah Taala beri pada dia. Mana 4 perkara. Barang siapa banyak makan, nescaya tiada mendapat ia lazat bagi berbuat ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali, anak dunia ataupun orang awan ataupun semua manusia ni, dia kena jaga 4 perkara ini. Dia kena amati, kena tengok, tilik. Itu maksudnya. Yakni barang siapa yang banyak makan, nescaya tiada mendapat ia akan lazat berbuat ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia mendapat kelazatan makanan dah. Itu di antaranya. Jadi siapa yang banyak makan, yakni makan melampau, jadi dia tidak akan mendapat kelazatan dalam berbuat ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mengganggu ibadah dia. Bayang kalau dia makan melampau sangat, menyebabkan dia mengantuk lah. Kan makan itu boleh menyebabkan orang tu jadi mengantuk, jadi tak gerak nak buat ibadah, kena air batu tak gerak jadi. Tu tengok, tu di antaranya. Tu di antaranya. Jadi makan ini salah satunya mengganggu ibadah seseorang jika makan itu melampau. Tetapi yang disuruh oleh Rasulullah, begitu juga orang-orang kekasih-kekasih Allah terdahulu, mereka makan, tetapi mereka makan tidak melampau, yakni tidak siapa nak nafas pun tak boleh sebab makan banyak sangat, siapa nebeng sangat, itu tak boleh. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu. Wa kulu washrabu tu makanlah, washrabu minumlah, wala tusrifun, jangan kamu melampaui. Itu maksud melampaui itu yang dihukum oleh Imam Ghazali sebagai haram. Imam Ghazali kata haram. Ya, hak makanan atau harta kamu pun, kata Imam Ghazali, bagi ilmu tasawuf. Bagi ilmu tasawuf, makan yang melampau walaupun harta benda kita dikatakan haram. Sebab apa? Sebab dikatakan kita membazir. Bagi ilmu tasawuf, ilmu fiqh tak apa, tak masalah. Bagi ilmu tasawuf, sebab bagi ilmu tasawuf dia dikira syubhah dah begitu tu. Sebab apa? Kita makan melampau, orang-orang miskin, orang-orang susah, ramai lagi tak boleh nak makan seperti mana kita makan. Jadi makanan itu jatuh pada syubhah. Sebab apa? Sebab kita makan dengan melampau. Di saat orang lain, orang fakir miskin nak makan tak boleh. Disebabkan dia tidak mampu. Misal kata, sedangkan dia mampu makan. Lalu dikatakan oleh Imam Ghazali sebagai makan syubhat. Itu di antaranya. Sebab semua ulama tasawuf
takut mengganggukan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu murak sebenar. Kalau makan, kita nak makan banyak mana pun selagi tidak mengganggu ibadah, tak jadi masalah. Tetapi kalau makan yang melampau sehingga tidak ada ruang untuk nak nafas siapa, itu tak boleh. Itu di antaranya, kerana tidak akan mendapat kelazatan ibadah. Bayanglah, dia makan banyak, nak banyak khusyuk, ramai perut dia pula, Allah rasa nak keluar angin pula lah. Jadi berat tubuh dia tu. Itu sebab kata-kata hikmah para awliya, iaitu barang siapa yang banyak makan, saya tidak mendapat, ia akan lazat dalam buat ibadah, ia tidak akan dapat kemanisan buat ibadah, akan mengganggu dia macam-macam lah sebab faktor daripada makanan tu. Dan barang siapa membanyak tidur, saya tiada mendapat, ia akan berkat pada umurnya. Jadi kata waliullah berpesan kepada Ibrahim Adham, wahai Ibrahim Adham, bila kamu jumpa kebanyakan manusia, kamu pesan kepada dia, jangan banyak tidur. Barang siapa yang membanyak tidur, dia banyak tidur ni, nescaya tiada mendapat, ia akan berkat pada umurnya. Umur dia je sia-sia. Sebab apa jadi tidak berkat tu? Yakni umur dia tu jadi pendek. Bayang dia tidur-tidur, lewat dah ni. Jadi situ je buang dah umur dia tu. Sia-sia umur dia tu. Sebab berkat itu ialah menambah sesuatu kebaikan. Azyalul khair, bertambah sesuatu kebaikan, itu dikatakan berkat. Kalau umur dia tu dia buat ibadah, buat ini, itu umur berkat lah tu. Nak tahu umur kita berkat atau tidak, kita ukur sebanyak mana kebaikan yang kita buat di atas selama hidup kita. Tu kebanyak mana. Kalau dalam sehari tu, contohnya hari ni, banyak mana kebaikan kita buat hari ni. Kalau sudah banyak dah kita buat begini, zikrullahnya, sembahyang doanya, buat ni, buat ibadah ni, maka itu dikatakan berkat umurnya. Itu di antaranya. Ada pun orang yang banyak tidur ni, dia akan mengganggu ibadah dia. Dia nak buat ibadah dah, nak berzikir dah, dia tengok tidur saja. Sebab tidur ini akan menghilangkan akal seseorang, maka dia tidak akan boleh ingat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya. Melainkan dia ada sakit tu lainlah, demam, tu darat tu lainlah. Ini saja, pagi tidur, tengah hari tidur, petang tidur, malam tidur. Tu. Sebab itulah kalau kita baca wali-wali Allah juga, mereka itu kurang tidur. Tu mereka ni mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi barang siapa membanyak tidur, dia tidak ada berkat pada umur dia. Dia kadang-kadang dia akan bertanya pula, tujuan apa aku hidup sebenarnya? Dia kadang-kadang dia tak tahu pula apa tujuan hidup sebenarnya ni. Jadi dia dah boleh nak orang panggil dia orang panggil pada diri dia tu jadi serabut macam-macam. Serabut begini sebab punca daripada umur dia tidak berkat. Dan yang ketiganya, barang siapa banyak menuntut akan kegemaran, nescaya tiada mendapat ia, iaitu barang siapa menuntut ia akan kegemaran manusia, maka tiada mendapat ia, iaitu kegemaran Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu barang siapa yang menuntut nak suruh manusia suka, kegemaran mana nak suruh manusia suka sama, tu maka dia tidak akan mendapat kegemaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia akan menjaga hak manusia. Kalau kita melampau nak suruh manusia suka kita, kasih pada kita ni, menyebabkan dia ni tak boleh kadang-kadang dia akan bersalahan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak Allah suka dia tak buat, hak manusia suka dia buat, sehingga dia akan meninggal. Hak Allah Taala suka, dia akan buat hak manusia suka. Sebab itulah ada hadis Nabi sallallahu Allah itu Nabi sallallahu bersabda, sejahat-jahat manusia ialah manusia yang meninggal akhiratnya kerana dunia orang lain. Itu panggil sejahat-jahat manusia. Sejahat-jahat manusia ialah manusia yang meninggalkan akhiratnya kerana dunia orang lain. Maksudnya kerana dia nak beri kepuasan kepada manusia ni, dia sanggup tinggal ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya. Itu bahaya. Itu di antaranya sebab dia nak masyhur, nak manusia ni redha kepada dia. Hak redha Allah tak bercara. Maka kalau begitu
dia tidak akan mendapat keridhaan Allah ataupun kesukaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat bahaya. Itu yang dipesan oleh para wali-wali Allah kepada Ibrahim Adham, seorang wali juga, supaya manusia ini berjaga-jaga. Tak salah, menyukai sesama saudara itu adalah separuh daripada iman. Ada lari hak tu. Kita menggembirakan saudara kita, tak salah. Itu dituntut oleh Islam. Tetapi kena tengok keadaan. Kalaulah menyebabkan perkara itu mengganggu ibadah kepada Allah, perkara yang menyebabkan Allah murka, manusia redha tapi Allah murka, maka berhati-hatilah. Itu bahaya. Itu di antara disebut oleh para wali-wali Allah, kekasih Allah. Dan barang siapa membanyak, ia akan berkata-kata yang sia-sia dan mengumpat, maka keluarlah ia daripada dunia atas agama Islam, yakni mati dalam keadaan kufur, yakni kufur tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa banyak berkata-kata yang tidak memberi faedah lah, sia-sia cakap yang tidak memberi faedah. Kalau perkara yang harus tu tak apa, yang mubah tu tak apa, kita bercakap untuk panggil tentang keduniaan kita yang membawa kepada akhirat, itu tak ada masalah. Kita bercakap tentang dunia juga, tapi yang membawa kepada akhirat, panggil untuk membawa kepada kehidupan kita, kehidupan dunia, untuk mencari nafkah anak isteri, itu tak ada masalah. Tetapi cakap sia-sia ni, buang masa ni, orang tahu dah dia bercakap sia-sia, semua begini. Ataupun lebih lagi mengumpat orang ni, fitnah orang ni begini. Bercakap benda sia-sia. Itu maksudnya sia-sia tu. Maka keluarlah ia daripada dunia atas agama Islam. Maksudnya mati dalam keadaan kufur. Apa maksudnya? Yakni dia kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu orang panggil dia tidak hargai nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada dia. Nauzubillah min zalik. Itu di antaranya. Dan qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata Sahlun rahimahullahu taala, bermula berhimpun kebajikan sekalian itu di dalam 4 perkara ini, dan dengan dia jadilah wali itu akan abda. Dan inilah rukun wali abda, yakni jadi seseorang akan abda melainkan dengan 4 perkara. Pertama, melaporkan perut. Kedua, diam daripada perkata yang tiada memberi faedah kepada akhirat. Ketiga, menjauhkan diri daripada manusia. Keempat, berjaga malam kerana berbuat ibadah pada waktu ibadah akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Sahlun ni seorang waliullah jugalah. Sahlun ni seorang waliullah, kekasih Allah juga. Ni Sahal ni saya dah tengok nama penuh dia. Tapi dia ni seorang waliullah, seorang kekasih Allah juga. Dia kata bermula berhimpun kebajikan, berhimpun kebaikan sekalian itu di dalam 4 perkara ini. 4 perkara ini kebaikan. Siapa yang ada 4 perkara ini, dengan dialah akan menjadi wali Allah, wali abda. Wali abda ni, inilah rukun auliaillah. Mana? Rukun wali abda. Ini yakni tiada jadi seorang akan abda. Ini nak cerita bahawasanya wali-wali Allah, khususnya wali abda ni hebat mereka. Sebab apa mereka boleh jadi wali abda? Melainkan dalam 4 perkara ini. Mana? Iaitu pertama dengan melaporkan perut. Tu ni dia orang panggil makan tak kenyang lah, bukan maksud melaporkan perut. Yang ni makan dia tu hanya sekadar untuk ibadah saja. Tu sebab itulah kita biasa dengar wali-wali Allah ada dia makan kacang sebutir, para sahabat makan buah tamas sebelah, kadang-kadang itu di antaranya. Jadi makan ni tidak melampau. Sebab tu banyak nisbah wali-wali Allah, orang ahli ibadat, kalau makan banyak memang ganggu ibadah. Jadi malah buat ibadah, puasa serabut lah, puasa mengatuk lah, puasa bermacam-macam lagi punca daripada makanan. Jadi pertama sekali dengan faktor melaporkan perut. Kedua, diam daripada berkata-kata yang tiada memberi faedah. Ni rukun wali juga ni. Rukun orang nak jadi wali, itu
Maknanya kita buat 4 perkara ni. Soal Allah Ta'ala angkat jadi wali itu hak urusan Allah. Cuma ni rukun para wali-wali Allah ni, pertama sekali dia melaporkan perut, yang ni dia tidak makan menebeng. Yang kedua, diam dia berperkata yang tidak membaik faedah kepada akhirat. Dia banyak bercakap tentang akhirat dengan zikrullah, ataupun dia bercakap kawan-kawan dia dengan kebaikan-kebaikan, tak bercakap mengaruh hak yang bercakap keji-keji, tak bercakap benda begitu. Ketiga, menjauh diri daripada manusia. Yakni dia tidak bergaul dengan manusia. Bukan dia tidak bergaul, maksudnya dia menjaga pergaulan dia dengan manusia ni. Dia banyak uzlah, dia banyak uzlah, dia banyak asingkan diri dia, banyak zikrullah. Bukan dia tegur manusia, dia tegur manusia berjumpa. Tapi dia berhati-hati, iaitu dengan percakapan dianya, perbuatan dianya, itu di antaranya. Ni yang ketiga ni nanti kita sambung balik, ada perbahasan Imam Ghazali juga, iaitu tentang uzlah tu, tentang bagaimana kita boleh bersuluk tu. Jadi salah satunya dia menjauh diri kepada manusia, yang ni dia tidak bercakap dia perkara yang sia-sia. Keempat, berjaga malam, yakni dia bangun malam kerana berbuat akan ibadah akan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kekasih-kekasih Allah ni, salah satunya yang keempat, mereka banyak bangun di waktu malam. Sebab tu Rasulullah kata dabbus salihin, nak kenal ciri-ciri kekasih-kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah. Kebanyakan mereka ini tidak tinggal sembahyang di waktu malam. Sebab itulah kita doa semua, ya Allah beri kekuatan kita bangun di waktu malam. Itu di antaranya, kerana buat ibadah kepada Allah. Hebat mereka dekat dengan Allah disebabkan mereka ni bangun di waktu malam. Bahkan banyak hadis-hadis menceritakan kehebatan seseorang sama ada di dunia maupun di akhirat, lebih-lebih lagi di akhirat, ialah kebanyakan mereka ni bangun di waktu malam. Mereka munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun sekejap. Itu di antaranya, itu kelebihan bangun di waktu malam yang begitu banyak berkaitan dengan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 perkara ini siapa ada, maka dia dengan kurniaan Allah, rahmat Allah, dia boleh menjadi wali Allah, kekasih Allah. Sekurangnya kita buat perbuatan begini, alhamdulillah dah. Maknanya perjalanan orang soleh dah kita buat ni. Soal Allah nak angkat kita jadi wali, orang hebat lagi, itu urusan Allah. Tetapi sekurangnya kita ikut perjalanan orang soleh begini, insya-Allah ini suatu rahmat dah, suatu kemuliaan dah. Janji Allah syarafatid dunia, kalau kita mati mendapat kemuliaan dunia, wa hormatil akhirah, dia sampai di akhirat akan disanjung, akan dihormati. Itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan kita ikut perjalanan orang soleh. Itu di antaranya. Pengajaran yang ke-40, berkata hukama rahimahullahu ta'ala alaihim, bermula 3 perkara itu daripada perangai yang kepujian. Pertama, mengasihi mereka akan memelanjakan atas orang yang berkehendak. Kedua, mengasihi mereka itu akan memaafkan daripada kesalahan orang. Ketiga, merendah diri dan meninggalkan kesakitan daripada makhluk sekalian. Iaitu pengajar yang ke-40, berkata hukama. Jadi kita baca di situ pengajar yang ke-40 berkata hukama. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini tentang para wali-wali Allah, kekasih Allah, mudah-mudahan Allah SWT memberi rahmat kepada kita, kekuatan, taufik pada kita, kerana kita jalan di atas jalan orang-orang wali Allah. Soal Allah Ta'ala nak pilih kita jadi wali itu nombor 2. Yang penting kita berjalan dah, jalan ni. Kita nak pergi KL gitu juga, kita lalu jalan KL dah, insya-Allah sampailah tu. Tu dengan ikhlas kita berjalan sampai jalan. Kalau nak pergi KL gitu, pergi atas jalan tak lain, sesat juga. Maka begitulah apa yang disebut oleh ulama dalam kitab ini, perjalanan wali-wali Allah. Sekurangnya kita ikut jalan-jalan mereka, sekurangnya kita dapat pahala di sisi Allah, menjadi kekasih Allah. Dan lebih besar sekali kurniaan Allah ialah tidak mustahil Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat kita lebih hebat daripada makam itu, iaitu menjadi wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali itu dulu pada malam ini, mudah-mudahan kita dapat iktibar dan sentiasa diberi kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.